أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada hari ini kita memulakan minggu ini untuk kita meneruskan pengajian kita, pembelajaran kita daripada surah yang ke-6, surah Al-An'am pada halaman 135, dan kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Hijau Ustaz. Hijau Ustaz ya, masya-Allah. Cantik Ustaz. Ya. Dan kita ceria Ustaz, Betul, Ustaz. memulakan minggu hari Ya. ini bersama tuan-tuan adik-adik yang berada di rumah, masih lagi yang mungkin ada kelas Yes, ya. Ustaz. Tapi ambil masa untuk kita ceria gembira, Yes, ya, Ustaz. menenangkan dalam kepelbagaian agenda kehidupan pada hari ini Ada sahabat dengan kita, Ustaz. melihat kepada Ada sahabat kepada kita ini. kata, Ustaz, waktu istimewa dalam sehari hidup dia, Ya. ataupun perjalanan dia 12 sampai 1. 12 sampai 1. Langsung ada sahabat kita kongsikan. Masya-Allah ya, Quran Ustaz ya. Subhanallah. Dan mungkin bagi setengah orang kata bahawa ini mungkinlah antara rancangan TV, kan, tetapi ia bukan sekadar rancangan TV di Facebook, tetapi ini adalah satu daripada, kalau kita niatkan ibadah ini, dia istilah Al-Quran itu kalau ditilawah dibacakan itu sebagai ibadah, Masya-Allah. ya. Jadi mungkin kalau baca seorang-seorang Ustaz, kadang-kadang seorang-seorang baca tu dia boleh tahan juga kan. Dia baru 10 minit dia dah terlelap ya, tetapi insya-Allah dengan kita berinteraksi walaupun tak dapat bercakap dengan tuan-tuan secara langsung, tetapi apa yang kita belajar ini harapnya kita dapat langsung bercakap, Allah bercakap dengan kita, kita memahami sedikit kandungan daripada Al-Quran ini. Mari sama-sama kita share di Facebook masing-masing, memulakan beritahu kepada kawan, mungkin ada yang sedang bekerja ataupun sudah sibuk pada hari ini. Share di Facebook dan kita mulakan majlis kita dengan doa. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan ilmu kita, mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan Ummul Quran, Al-Fatihah bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mari kita mulakan dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Moga-moga di akhir-akhir tahun ini Ustaz ya, Ya, betul. kita masih lagi bersemangat dan dikurniakan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita bersama dengan Al-Quran. Mungkin tahun ini berakhir, tapi permulaan ataupun perjalanan kita dengan Al-Quran bermula, dan semakin hari semakin bertambah gembira dan juga bersemangat, Betul. untuk mencapai ke akhirnya nanti insya-Allah Ustaz. Insya-Allah. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah memulakan program kita pada hari ini untuk kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus ceria mendapat hadiah, ya, makin banyak lagi kita membaca Al-Quran. Ia adalah satu proses untuk kita tilawah, dan kemudian apa yang akan berlaku tazkiyah sebenarnya dengan Al-Quran. Bila kita ambil tadabbur, tazakur Al-Quran ini, ambil peringatan, tazkiyah berlaku, pembersihan berlaku, dan kita akan taklim, belajar sesuatu yang baru untuk kita teruskan kehidupan kita dengan cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita berada pada halaman 135. Mari sama-sama kita lihat sinopsis bagi ayat 60 hingga 68. Bermula daripada ayat 60, kita bercerita tentang kesempurnaan ilmu Allah dan kekuasaannya terhadap hamba-Nya. Ini kita akan lihat pada ayat 60, 61 hingga 62, dan kemudian kita akan melihat kekuasaan Allah menyelamatkan manusia daripada kezaliman, ya, daripada cabaran. Tetapi apa yang direspon oleh manusia, oleh insan, kita akan lihat pada ayat 63 hingga 64. Ayat 65 hingga 67, kuasa Allah dalam mengazab orang yang melakukan derhaka kepada Allah. Dan ayat 68, Allah mengingatkan kepada kita jauhkan diri daripada orang yang gemar memperolok-olokkan, mempermainkan hidayah zikra daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan mulakan dahulu dengan bacaan ayat 60 hingga 64 sebagai bahagian pertama memahami halaman 135, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak baca ini halaman 135 Ustaz. Permulaan ayat 60 hingga ayat 64. Sebelum ni, hari kata silap saya Ustaz, pertemuan kita hari minggu lepas ke, ada sahabat kita tanya, hari ni tak ada hijaz ke? Dia kata. So saya nak ambil hijaz. Taranum hijaz. Jadi kita nak mula ini dengan taranum Muratal Hijaz. Mari sahabat-sahabat lokal semua kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن
من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 60 hingga 64 untuk kita memahami sambungan daripada hari minggu lepas, ya. Kalau kita melihat pada ayat 59 itu, Allah menceritakan pada sisi Allah mafatihul ghaib, pada sisi Allah kunci perbendaharaan kepada semua perkara yang kita tidak nampak, ya. La ya'lamuha illahu, tidak ada seseorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan perkara ini nak menunjukkan bahawa Allah ini amat berkuasa, ya. Penting perkara ini, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah tahu apa yang di darat dan juga di lautan. Itu yang kita bincang pada minggu lepas. Dan bukan sekadar jatuhnya daun, bukan sekadar jatuhnya biji benih itu ataupun biji benih itu di dalam kegelapan di darat, tetapi basah keringnya pun dicatat. Ya, maksudnya di dalam ilmu Allah SWT betapa detailnya pendataan, ya, ataupun rekod yang Allah ada berbanding dengan rekod manusia. Mungkin bagi setengah orang kata bahawa tak penting kot tahu yang apa, daun kering, daun basah, ya, ataupun mangga kering, mangga basah, kan. Tapi mangga kering, Ustaz, itu namanya yang kering itulah, kan. Mangga basah yang 20 ringgit sekilo tu, kan, dia lain dia punya rasanya. Jadi itu dari segi orang yang buat bisnes, dia tahu yang basah, mangga yang fresh itu tak sama dengan mangga yang sudah dikeringkan kerana market value dia. Betul. Maka kalau kita bercakap tentang kalau dia ambil daripada sumber yang halal, dia gunakan untuk perkara yang halal, bisnes dia, ia dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau sumbernya tidak halal, ya, ia menyebabkan kita ada masalah lah, Ustaz, ya. Pasal isu baru ni, pasal isu daging, daging bercampur, kan. Jadi daging basah bercampur, itu memang mendukacitakan kita. Dan apakah tanggungjawab kita? Maksudnya kita doakan ada di kalangan tuan-tuan yang mengusahakan daging, kita sokong, ya, kita sokong. Pasal apa? Pasal daging itu yang suci itu, sama ada yang basah ke daging kering ke yang telah dikeringkan itu, ia perlu sesuatu yang halal dan Allah catat, dan ia ada implikasi kepada kehidupan kita. Maka pada hari ini ayat 60 Allah menyatakan, dan dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam, dan dia mengetahui apa yang kamu lakukan pada waktu siang. Dua perkara di sini, ya. Yatawaffakum bil lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Jadi pada waktu malam Allah menggunakan perkataan yatawaffakum, ya. Yatawaffakum ini ada kaitan dengan perkataan wafat, ya, tapi ini Allah menggunakan dengan kaedah mudhari', berbanding dengan kalau kita tengok dalam Al-Quran ada istilah inni mutawaffika, ya, pada Nabi Isa. Pada Nabi Isa. Jadi dua-duanya wafa, ya, diwafatkan, tetapi ada beza di antara bila digunakan dalam mudhari' itu dan juga dalam bentuk yang masdar, ya, iaitu kalau dalam kes Nabi Isa ini memang Allah ambil dia lengkap, badannya, dia punya kehidupannya dan kesedarannya. Tetapi dalam diri manusia ini menurut Fakhruddin Ar-Razi, kita ada 3, badan, dan kemudian kehidupan kita dan juga kesedaran kita. Pada waktu kita tidur, yang diangkat ataupun ditarik adalah kesedaran kita, ya, kesedaran kita. Kalau kita mati, yang kita ditarik ialah kehidupan dan kesedaran kita, ya, tapi badan kita tinggal. Nabi Isa tiga-tiga diambil, kesedaran, badan dan juga kehidupan dia. Itu yang dinamakan inni mutawaffika, diambil dalam bentuk yang lengkap, ya. Jadi dalam ayat ini Allah kata bahawa Allah ambil satu saja, iaitu kesedaran, ya. Kesedaran itulah yang ditarik, kemudian Allah pulangkan balik selepas kita bangkit. Itu yang dinamakan tadi summa yab'atsukum pada pertengahan ayat ini. Jadi pada waktu malam kita diwafatkan, itu sebagai satu preview lah, sebagai satu pengenalan bahawa sebenarnya kamu diambil kesedaran pun kamu dah tak boleh buat apa dah, ya. Kamu mungkin boleh lagi lah bermimpi, boleh lagi, darah masih mengalir, tapi kesedaran dah tak ada. Tetapi apa yang berlaku ialah pada waktu siang, wa ya'lamu ma jarahtum,
Allah mengetahui apa yang kamu jarahtum ini ada kaitan dengan yang kamu buat ataupun yang kamu cedera. Jarah maksudnya istilah ilmu jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis kan. Jadi apa kaitan cedera dengan kamu lakukan dalam hidup kita waktu siang Ustaz? Bila kita banyak bergerak, bekerja apa sebagainya, ada masa sel-sel kita cedera. Ada yang kadang-kadang hati kita cedera. Kan. Jadi pada waktu siang ini berlaku, malam adalah masa untuk dia kembali pulih balik semula. Dengan kita direhatkan, itu sebabnya bila Allah yatawaffakum, Allah mulakan dengan tidur itu dahulu. Pasal ada orang yang tidurnya tidak rehat. Ataupun dia tidur tapi tidurnya tidak berkualiti untuk dia bangkit, summa yab'athukum fihi, padanya pada waktu siang itu liyuqda ajal musamma, untuk menyempurnakan umur yang telah ditetapkan. Jadi ada orang yang dia tidur bangkit kerja, patah balik tidur bangkit kerja, tidur bangkit makan kerja. Itu je punya cycle. Tetapi bagi orang yang ajal musamma ini umurnya dia manfaatkan dengan tauhid, apa yang dia buat, dia bangkit itu alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia bersyukur pada Allah. Dia sembahyang. Kemudian dia pergi bekerja. Cedera, ya, ada masalah, cabaran apa sebagainya, tetapi dia akan summa ilaihi marji'ukum, dia akan kembali kepada Allah, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan tanya apa yang dia buat. Jadi dia bertanggungjawab, bukan sekadar bangun, makan, tidur, bangun, makan, kerja, tidur, bangun, makan, bukan sekadar itu. Tetapi dia amat menjaga kepada ta'malun, apa yang dia buat. Maka pada ayat 61 itu sekali lagi Allah mengulang perkataan yang pernah berulang pada ayat 18, wa huwal qahir fawqa ibadih. Allah lah yang amat berkuasa menidurkan kita, yang tadi itu, yang menarik tadi, pasal ada orang tak dapat tidur Ustaz. Allahuakbar. Kan? Orang yang tak dapat tidur pasal dia kita boleh bayangkan kalau kita tak dapat tidur ataupun tak cukup tidur. Dan lebih daripada itu ialah ada orang pada waktu siang dia tak dapat bekerja, ataupun bekerja tapi dah kena buang kerja. Ya, jadi semua ini yang berkuasa siapa? Al-Qahir. Wa yursilu alaikum hafazatan. Allah mengirimkan penjaga di kalangan para malaikat sehingga sampai mautnya dia akan ditarik nyawanya, wahum la yufarritun, dia tidak akan malaikat itu tidak akan lalai. Apa poin yang disampaikan sini? Kita ada hafazatan, penjaga kita, iaitu malaikat. Jadi perkara ini mungkin kita tak nampak kan, ya. Tetapi kalau dari segi darah kita, jantung kita, semua sistem dalam badan kita ini ada hafazatan, ada penjaga. Jadi penjaga tu kita bayar setakat ni Ustaz, dapat bil tak? Tak ada Ustaz. Tak ada Ustaz, ya. Jadi Allah bagi ini nak menunjukkan, tengok Allah berkuasa free je. Dia orang yang tak berkuasa saja yang suruh bayar. Kan? Kita yang buat bisnes apa sebagainya. Tapi Allah bagi free. Mengapa? Kerana pada ayat 62 itu, mungkin kita nak baca sikit Ustaz, ayat 62 itu untuk kita lihat bahawa hakikat sebenar kepada semua perkara yang berlaku, boleh tidur, boleh berusaha waktu siang, kemudian apa, ada penjaga di kalangan para malaikat. Siapa sebenar Maula? Ayat 62. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita baca ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. صدق الله العظيم. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Allah menerangkan di sini bahawa sebenarnya maula ni maksudnya ialah pelindung yang sebenar-benarnya. Dia ada wali, ada maula. Kata akar yang sama, tapi bila Allah menggunakan maulahum, maksudnya ini adalah pelindung yang sebenar-benarnya. Pasal kita mungkin ada wali ayah, ya, bagi anak perempuan, kita ada pemimpin sebagai wali, tetapi maulahum itu maula yang betul-betul melindungi. Pasal ayah kalau dia memimpin ataupun melindungi anak dia, bukan dia jaga anak dia 24 jam pun. Kan, kalau dah kahwin dia memang wali, tapi ayah kat sana, anak dekat sana. Kalau pemimpin pun walaupun dia digelar sebagai wali, tetapi dia bukan jaga 24 jam. Yang betul-betul 24 jam
ilallah. Allah. Allah lah yang jaga kita punya tidur kita, yang jaga kita boleh bangun dan bekerja. Allah lah yang menghantar para malaikat hafazatan, kita rasakan bahawa kita dijaga, ya. Sebenarnya yang menguruskan semua perkara ini yang benar-benarnya adalah maulahum, adalah Allah. Ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin, ya, iaitu ketahuilah bahawa segala hukum itu padanya dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Jadi bila Allah dah susunkan segalanya, Allah punca segala hukum, sepatutnya bagi orang-orang yang diingatkan oleh ayat ini, bagi kita kena ambil hukum ataupun hakim yang sebenar-benarnya. Panduan peraturan hidup kita adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hujah kepada orang-orang musyrik yang mereka kata bahawa kami ni, dia percaya ada Tuhan yang menciptakan, tetapi dalam masa yang sama ialah dia tidak ambil hukum daripada Allah. Mereka rasa bahawa okey kot, kan. Ada masa dia bagi binatang ternakan itu khas untuk Allah, ada sebahagiannya untuk syurakaina, iaitu kepada syurakaikum ini, syirik-syirik berhala-berhala mereka. Jadi Allah ingatkan dalam hidup kita, kita kena fokus iyyaka na'budu. Ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bawakan lagi bukti demi bukti daripada ayat 63 64. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, mari sama-sama kita perhatikan perkataan hari ini. Perkataan hari ini adalah ba'atha, yang maksudnya apa? Dibangkitkan, ya, diutus, dibangkitkan. Jadi dalam ayat yang ke-60 tadi, bila Allah nyatakan kita dimatikan dan dibangun, ataupun Allah tahu kita akan melakukan apa pada waktu siang, thumma yab'athukum, ya, Allah akan bangunkan kita satu di dunia ini, tapi yang pastinya kita akan dibangunkan di akhirat. Allahu akbar. Ya, yang 67 kali diulang dalam al-Quran. Bila kita tahu kita akan dibangunkan di akhirat, kita tahu bahawa sebenarnya kita ada tanggungjawab nak siap apa untuk bangun akhirat. Allah. Ya, kalau kita bangun daripada tempat tidur pun kita nak tengok nak makan apa. Bukan nak makan siapa, kan. Okey. Jadi bila sampai akhirat nanti, kita nak makan apa kalau Allah tak bagi kita makan? Ya, masya-Allah. Maka itu sebabnya kita kena buat persediaan, dan inilah kesan orang yang makin beriman kepada tauhid. Dia buat persediaan bukan sekadar nak makan apa di dunia, tetapi sehinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kita bertemu kembali My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, bersua kembali kita. Tadi Ustaz Fasrul, seketika rehat tadi sempat saya meneguk secaban dua air. Alhamdulillah. Alangkah nikmatnya Allah Ta'ala kurniakan pada kita, walaupun air kosong, tetapi sangat-sangat berharga. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya pun mudah-mudahan kami doakan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara nikmat kita belajar Al-Quran juga Ustaz Fazrul, iaitu kita ulang kaji tajwid kita. Kita nak ulang kaji tajwid kita. Pada hari ini kita nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, iaitu sifat lazim lagi untuk kita pelajari, iaitu mari kita sama-sama saksikan sifat tunggal, iaitulah yang ke-17 istitalah, iaitu dari segi bahasa memanjang, dari segi istilah makhraj hurufnya berpanjangan di bahagian tepi lidah sehingga ke makhraj lam, dan hurufnya satunya iaitulah huruf dad. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, contoh-contoh ayat dia ayat pada ayat yang ke-68 yang kita akan baca sebentar nanti. Yakhuduna
kemudian fa'rid anhum, kemudian ada lagi sekali yakhuduna. Dalam huruf dad ni dalam surah Al-Fatihah pun ada kita jumpa. Kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdha. Masya-Allah kan. Jadi kita kena hati-hati sebut huruf dad, perhatikan lidah kita, tepi lidah kita kan. Tepi lidah kita tu kena pada bahagian tepi lidah, maknanya berpanjangan bahagian tepi lidah kita tu hingga ke makhraj lam al kan. Kan kalau saya memang kenalah tepi lidah saya tu kan. Istitalah waladhdha, memanjang Ustaz. Jadi sebab tu kalau kita sebut huruf dad kita tak boleh macam tergesa-gesa. Waladhdha tak boleh. Waladhdha dha yakhuduna kan. Apa lagi? Fa'rid anhum, macam lambat sikit. Lambat sikit. Itu namanya istitalah. Memanjang tu istitalah tu. Tapi huruf dad ni memang satu huruf dad saja. Jadi huruf dad ni tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya antara huruf yang paling mencabarlah. Dalam banyak 27 huruf hijaiyah tu antaranya huruf dad ni memang perlu kita beri perhatian. Tak lain tak bukan mesti bertalaqi. Ya, sama ada secara bersemuka ataupun online lah. Jadi sekarang ni pun dah boleh belajar online. Dan peluang untuk terus belajar membaiki yang saya pernah kongsi sebelum ni lah. Dulu saya pernah nak belajar hafaz Quran dengan Pak Araf kan. Tapi akhirnya kena belajar huruf. Subhanallah. Kan? Jadi kena betulkan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, bagi cikgu-cikgu pun kalau ada anak murid yang nak menghafal tu kena tengok dahulu kepada makhraj huruf dulu, betul bacaan sebelum menghafal. Pasal bila dah tersilap tu nak tukar tu susah Ustaz. Memang susah. Nak jaga hafal lagi. Betul. Dan masa sama nak betulkan pula bacaan, so dia akan mencabarlah. Jadi jangan tergesa-gesa sangat ya, bina silibus pendidikan di sekolah itu untuk talaki bacaan dahulu kan. Kalau cikgunya pun perlu belajar talaki pun silakan ambil peluang belajar agar kita dapat membina generasi yang bacaannya bagus dan memahami isinya insya-Allah. Jadi kita teruskan Ustaz. Ya Ustaz. Ya, kita teruskan dengan pelajaran kita. Kita nak baca sebentar lagi ayat 65 hingga 68. Tapi sebelum itu ayat 63 dan 64 bercerita tentang seruan Allah ya. Katakanlah pada ayat 63, wahai Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkanmu daripada bencana? Jadi kalau kita perasan dalam surah Al-An'am ni banyak sangat perkataan kul ya. Apakah pentingnya perkara ini? Satu ialah ia adalah Allah mengajar Nabi Muhammad untuk mengajar kepada orang-orang yang beliau hadapi ya di Mekah itu, kerana soalan-soalan ini ataupun perkataan-perkataan yang selepas kul ini adalah soalan-soalan yang menyebabkan kita kena berfikir. Ya, contohnya kat sini, siapakah yang dapat menyelamatkanmu daripada bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Apa ceritanya? Ceritanya ialah ketika seseorang itu ada menghadapi cabaran min zulumatil barri wal bahr, kegelapan di darat dan juga kegelapan di lautan. Ustaz pernah naik kapal Ustaz ya? Pernah kan. Kalau katakan saya dulu pun pernah naik kapal KLD Tunas Samudra daripada Lumut sampai ke Penang. Masya-Allah. Di tengah-tengah itu ombak. Waktu itu dan dia kena naikkan layar manual. Jadi kalau layar tu tengah terbuka kan, dia kena gulung. Kalau tak gulung, lagilah angin akan tiup lagi takut dia. Jadi apa yang kena buat ialah saya dengan kawan-kawan yang lain kena naiklah. Ada naik ke layar 1 2 tingkat kan. Jadi ada kawan saya dekat atas tu, dia dah pening kepala. Apa yang berlaku Ustaz? Muntah hijau. Allahuakbar. Lepas tu yang kena ni siapa? Antaranya sayalah orang itu kan. Nak ceritanya dalam keadaan gelap itu memang dan ketika saya berdiri, kalau layar tu kan dia sampai memanjang kan, lebih daripada kapal tu. Jadi katakan ini kapal, layar tu sampai ke sini. Jadi bila berdiri kat hujung, memang kat bawah tu tengok laut. Subhanallah, itu memang antara pengalaman yang mengerikan. Tetapi dan apa yang berlaku waktu itu, siapa-siapa saja yang muslim ke non muslim memang akan tad'unahu tadarruan wa khufyatan. Akan mesti God, please kan. Betul. Pada waktu itu, dan Allah menyelamatkan ini harapnya adalah agar saya semua, kita semua, kalau katakan ada cabaran kegelapan ini, syakirin ya, menjadi orang yang bersyukur. Ya, tetapi pada ayat 64 Allah tambah lagi, katakanlah Allah menyelamatkan kamu daripada segala kesusahan, thumma antum
tusyrikun. Allahu Tetapi selepas itu kamu syirik Syirik. kepada Allah Taala, ya. Syirik itu maksudnya kita tak nak balik, kita kembali balik dulu masa waktu susah tu kata ya Allah ya Allah ya Allah kan. Ya, minta maaflah ya Allah, dulu aku sembahyang lambat, tak baca Quran apa sebagainya pasal kita dalam keadaan susah COVID-19. Tapi kita harapkan ialah jangan selepas dah habis COVID-19 semua Betul, dah boleh pergi keluar kan, terlupa Quran time. Allah. Kita tak nak jadi begitu. Betul, Yang kita doakan kalau tak ikut Quran time pukul 12 pun ada pukul 5, pukul 10, 6 pagi, ataupun paling kurang pun ialah kita ada masa Quran kita sendiri kan. Paling kurang pun beberapa minit kita. Pasal kita tidak mahu kita mensyirikkan Allah dan merasakan ada perkara yang lebih penting daripada perkataan Allah sendiri. Jadi kita nak baca sambungannya pada ayat 65. Allah kata qul sekali lagi, ayat 65 hingga 68 kita habiskan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, nak sambung sekarang ni ayat 65 sehingga ayat 68. Saya jarang sebenarnya Ustaz baca dengan taranum Kurdi ataupun nahwu Ustaz. Sebab toke dia Ustaz Tir kita. Ustaz Tirmizi kita, Al-Fadhil Ustaz Tirmizi kita, sebab tu saya gelarkan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Mishari. Syekh Mishari, sebab bacaan beliau mirip dengan Syekh Mishari Al-Afasi. Tapi saya nak cuba jugalah hadis Kurdi ke kurapa wallahu a'lam. Nak cuba insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk memulakan hari Isnin kita ni. Betul Ustaz. Mari kita sama-sama baca ayat 65 sehinggalah ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adhaban min fawqikum أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 65 hingga 68 menyambung kepada apa yang disampaikan dalam ayat 65 ini. Katakanlah, sekali lagi ada perkataan qul. Ini adalah satu perkara yang perlu kita sampaikan pada kawan, pada keluarga kita. Tapi sebelum kita sampaikan, kita kena kuatkan dalam diri kita. Katakanlah kepada diri kita bahawa apa? Pada ayat 65 itu, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu daripada atas, daripada tapak kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan yang saling bertentangan dan merasakan pada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Tiga perkara inilah sebenarnya yang Allah beri
warning, Allah memberi amaran kepada kita. Ada 3 jenis azab Ustaz ya. Satu daripada atas. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat antara perkara daripada atas ini boleh dalam bentuk ribut, petir, tak mendapat hidayah, hujan lebat dan juga COVID-19 ini sebenarnya juga adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama ya. Yang kedua ialah datang daripada bawah, daripada tahti arjulikum ya, arjulikum iaitu gempa bumi ya, sesuatu banjir ataupun apa-apa sahaja cabaran di bawah kaki kita, iaitu adalah azab level 2, tahap 2. Tetapi azab yang lebih tinggi, yang lebih besar, Allah cakap di sini apa? Yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sal ba'din, iaitu Allah meletakkan, istilah di sini, merasakan pada sebahagian kamu, mencampur adukkan di kalangan kamu, saling bertentangan dan kamu mengganas sesama sendiri. Masya-Allah. Orang Islam bergaduh ya, berperang sesama sendiri. Orang ni cakap orang ini kafir, orang ni cakap dia ni bidah, orang ni cakap dia ni sesat. Itu adalah azab level 3. Ya, orang yang ingatkan bahawa sebenarnya puting beliung ke tsunami ke, ingat dah ganas Ustaz ya, ingatkan dah azab besar. Sebenarnya azab yang lebih besar yang Allah nyatakan dalam ayat ini ialah perpecahan dan juga pertentangan di kalangan orang-orang sesama manusia. Ya. Dan bila kita sedar perkara ini, COVID-19 ini kita boleh letakkan dia sebagai level 1. Ya, level 2 kalau katakan ada banjir ke, ada tsunami apa sebagainya, kita minta Allah jauhkan. Tapi harapnya ialah kita jangan sampai Allah azab kita dengan level 3. Level 3 ini mengapa jadi? Kerana merasakan bahawa saya lebih betul daripada orang lain dan orang ini pun cakap lebih betul, padahal sebenarnya orang yang bertauhid, dia kasih sayangnya mengajak orang semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata di hujung itu unzur. Sekali lagi kita dah jumpa minggu lepas Ustaz. Kita unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat. Nusarrif ini maksudnya Allah tukar-tukar. Ya, satu dalam Al-Quran Allah tukar-tukarkan cerita ini, dan kalau tuan-tuan ada peluang pergi tengok bukti-bukti, kadang-kadang dekat Mesir, kadang-kadang pergi ke mana Ustaz? Pergi Jordan, Palestin, tukar-tukar tengok ayat-ayat itu la'allahum, agar apa? Mereka memahami sebenar hakikat bahawa Allah ini Al-Qadir. Allah lah yang maha berkuasa, dan salah satu tanda kuasa Allah, Allah jaga kita. Hantar malaikat hafazatan, Allah jaga tidur kita, jaga siang kita. Tapi kalau katakan seseorang itu, kaum itu, dia rasa bahawa ini semuanya adalah normal, istilah nature. Bukan, ini dah memang automatik jadi, bukannya kerana Allah yang berkuasa, maka Allah akan uji salah satu daripada azab tersebut yang kita umat Islam perlu sama-sama ambil perhatian daripada surah Al-An'am. Ayat 66 Allah kata wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq, ya, dan kaummu mendustakannya, azab itu. Dia rasa bahawa alah COVID-19 ni bukan daripada Allah, kan, ini memang dah kebetulan. Dia rasakan bahawa gempa bumi ke apa ke, ini adalah fenomena alam. Ya, ataupun perpecahan, dah biasalah manusia, kalau tak pecah bukan manusia, kan. Sebenarnya manusia ini berpecah kerana ia adalah azab yang kita kena ingat. Kita pernah tengok tamadun Islam yang bersatu dan berjaya, dan kita kena ingat bahawa perkara ini kerana apa? Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq, kaummu mendustakan azab ini padahal sudah jelas adanya, ya. Qul lastu alaikum biwakil. Apakah yang Allah ajar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Aku ini bukanlah penanggungjawab kepadamu. Aku tak bertanggungjawab pada engkau. Ya, maksudnya kau nak buat tu, okay, kau pilih. Tapi ideanya ialah bila Nabi tidak menjadi sumber tawakal, tapi Nabi masih lagi berkasih sayang, tetap memanggil kepada umat pada waktu itu untuk kembali kepada Allah. Pasal kalau tidak, memang manusia sentiasa diazab Ustaz. Betul. Ya. COVID-19 ni sebagai satu ujian daripada Allah yang kita harap Allah angkat balik, tapi kita tidak mahu selepas Allah angkat masih lagi ada azab level 3 yang lebih parah, iaitu kita saling bergaduh, rasa Quran ini bukan sebagai panduan, kita buat penilaian hanya menggunakan akal kita semata-mata ataupun hawa nafsu kita. Baik. Jadi pada ayat 67 Allah kata likullin naba'im mustaqar wa sawfa ta'lamun. Semua perkara besar, naba' itu adalah khabar yang besar. Ya. Itu ada mustaqar. Ada dia punya qarar, dia punya waktu dia. Jadi Allah tak tiba-tiba je nak hukum kepada manusia. Allah bagi peluang. Ya, Allah bagi peluang. Jadi Allah bagi peluang pada kita, Allah bagi azab level 1 sekarang ni COVID-19 contohnya.
ataupun ada tempat yang banjir ke, ya, itu sebagai ujian, ya. Ujian dia boleh jadi azab, dia boleh jadi sebagai satu peluang untuk kita makin dekat dengan Allah. Dia ujian. Banjir dia boleh jadi ujian, boleh jadi azab. Dia azab tu ialah kalau banjir, orang yang banjir tu makin tak semayang. Ya. Tapi kalau banjir datang, orang kat situ makin lagi tolong menolong, makin sembahyang. Itu adalah ujian mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita kena berjaga-jaga. COVID-19 dia boleh jadi azab, boleh jadi ujian yang kita lulus. Kita makin lagi jaga Quran kita seperti tuan-tuan, ya, ataupun jaga solat kita. Itu ujian yang makin dekat dengan Allah. Tapi kalau dengan COVID-19 menyebabkan tak boleh pergi sembahyang berjemaah, kan, lepas tu makin tak solat berjemaah kat rumah, Quran pun kan, kerja pun selalu tuang pasal work from home. Betul. Itu tandanya itu adalah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di hujung ini Ustaz, mungkin Ustaz boleh baca sekali lagi ayat 68 itu. Baik. Ini teknik kalau kita ada jumpa orang yang cakap tak bagus. Dia suka untuk mendustakan, memperolokkan kebenaran. Apa yang kita kena buat? Jom ayat 68. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi ayat yang ke-68 ni tuan-tuan dan puan-puan, penting ayat ni, ya. Memperolok-olokkan ayat-ayat Allah ni, ya. Jadi minggu lepas Ustaz, Ya, Ustaz. ada yang komen dekat Facebook. Dia kata ini program apa ni? Tafsir ni daripada mana ni? Ada seorang yang komen dan orang lain pun tanyalah apa, ya. Masalah. Tapi mari kita tengok kepada ayat 68 ni, apa teknik menguruskan orang yang suka mulut Ya. mulut Mula apa Ustaz? mulut longkang. Kalau mulut longkang ke, Betul, ataupun mulut tak ada takaful tu, Ya. kan? Jadi kita baca dulu ayat 68. Baik, cantik Ustaz. Dan saya pun Ustaz nak baca tegas sikit Ustaz. Tegas sikit. Nak baca taranum atau bacaan Ras. Kalau ada imam baca Ras ni Abdul Rahman Sudais. Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Jadi kita dengar insya-Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. صدق الله العظيم. Apabila engkau melihat orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, Ya, Masya Allah. apa yang perlu dibuat, tinggalkan mereka. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang yang komen-komen tu, kalau dia nak bagi cadangan, bagi cadangan elok-elok. Tapi kalau dia kata ini apa ni, apa ni, kan, tak ada bagi cadangan solusi, sebenarnya abaikan mereka. Fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sampai dia tukar topik. Allah. Sampai dia tukar topik. Dia kata okeylah, okey kita bincang lain. Okey. Dan Allah kata di sini wa imma yunsiyannaka syaitan, jika kamu lupa. Kadang-kadang kita ni orang provoke kita Ustaz, kita nak balas balik. Ya. Sebenarnya Allah kata tinggalkan, fa'arid. Kalau ada orang tak betul, kalau kita lawan orang tak betul, kita jadi tak betul. Sama. Kalau orang gila, kalau kita lawan, kita jadi gila. Kan? Itu sebabnya Imam Syafi'i dia tak suka bercakap dengan orang bodoh, pasal nanti jadi betul. Jadi jangan duduk dengan orang-orang begini, kerana Allah tidak bersama dengan orang yang zalim. Membawa pada situasi kita pada halaman 135. Apakah yang kita lihat? Sebenarnya tidur kita, ya, kita berada pada waktu siang, semuanya adalah daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada lapisan pertama itu. Yang bahagian yang kedua itu ada cerita pasal perjuangan, kan. Kematian ini sebenarnya kalau Allah nak selamatkan di darat, di lautan, itu semuanya itu adalah daripada Allah. Kita kena bersyukur. Ya. Dan lapisan ketiga tu ialah kalau ada orang yang dia marah-marah, kan. Kan? Quran time pun dia nak marah-marah. Kan? Kita kena buat apa? Kalau yang hujung hari itu fa'arid, abaikan mereka. Ya, jangan kita layan sangat. Layan orang marah-marah, kita nanti jadi marah. Kita tidak mahu jadi begitu. Resolusi kita pada hari ini ialah kita sama-sama untuk mengambil resolusi yang pertama. Mari sama-sama kita perhatikan, buat persediaan untuk meninggalkan dunia. Pasal Allah kata bahawa kita akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-60. Yang kedua,
bersegera melaksanakan apa yang Allah suruh, kerana hisab Allah amatlah cepat dan kita tahu bahawa Allah yang berkuasa segala-galanya. Dan yang ketiga, jadilah orang yang banyak bersyukur, bukan orang yang syirik, yang mempersendakan, memperolokkan. Orang nak buat baik pun diolok-olokkan. Maka kita tinggalkan, kita bersyukur ada orang yang buat baik, yang sokong kita buat baik. Teruskan perjuangan. Kalau perlu betulkan, kita betulkan, tapi jangan down. Betul. Kerana Allah kata fa'arid anhum, abaikan mereka. Silakan Ustaz. Betul Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan akhir hidup kami akhir yang husnul khatimah. Jangan jadikan akhir hidup kami su'ul khatimah, seburuk-buruk pengakhiran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur atas banyaknya nikmat kurniaan daripadamu ya Allah. Mudah-mudahan kami senantiasa ingat dan dekat kepadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa kehidupan kita diakhiri dengan husnul khatimah, dan inilah yang kita ingin sebarkan kepentingan ini dengan hidayah daripada Al-Quran dalam kempen tabung gerakan Al-Quran untuk tuan-tuan selalu menyokong. Harapnya sokongan tuan-tuan adalah perjuangan ataupun sokongan untuk menuju husnul khatimah dan membina keluarga kita yang terus berbuat baik. Jangan sekali-kali mempermainkan ketauhidan dan juga usaha baik yang dilakukan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu dalam rancangan ulangan pada jam 5, pada jam 10 dan jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas agar kita terus menjaga tauhid kita, sucikan, jangan syirikkan, terus menjadi hamba yang bersyukur. My Quran Time, baca faham amal.